Assalamualaikum. Okey, so untuk video tutorial yang keempat, kita nak belajar macam mana kita nak buat menu. Okey, kita nak buat sidebar menu. Apa maksud sidebar menu ni? So selalu kalau kita tengok dalam sesuatu laman web ataupun sistem ataupun dekat mobile app, kita akan nampak ada simbol ni. Bila kita klik simbol hamburger ni, saya panggil simbol hamburger ni, okey, dia akan terkeluar menu-menu yang ada. Dan bila kita tekan close, okey, dia akan tutup balik macam ni. So contoh dia macam yang ini. Okey. So bila kita klik, dia akan terbuka, dan bila kita klik close, dia akan tutup balik. So kita akan nak buat menu yang bentuknya macam tu. Okey. So cara dia mudah saja. Dia mudah saja. Pergi kepada kita punya file system kita tadi, yang sistem PHP tu. Okey. Buat file baru namanya tapak.php. Okey, tapak.php. Okey, dah selesai dah tapak.php. Yang kedua, apa yang kita nak kena buat? Okey, so pergi kepada kita punya laman web w3.css ni. Okey, w3.css. Okey, ataupun kita boleh Google dekat sini w3.css. Okey, pergi kepada yang ini, ambil yang ini. Yang first kali. Okey, pergi kepada sidebar. Pergi kepada sidebar. Kalau siapa yang dah tengok video tutorial 1 2 3, okey, 3 menu pertama yang cikgu dah buat tu, okey, dia akan mudah faham. Okey. Siapa yang first time, dia better tengok yang ini dulu untuk fahamkan konsep apa yang kita nak kena buat. Okey, so sidebar. So dekat sidebar ni, kita pilih pada sidebar. So dia akan bagi banyak contoh sidebar dekat kita. Macam-macam contoh. Contoh yang ini kita tengok. Okey, klik ni dia keluar menu macam ni. Okey, yang ini dia over content. Okey, dia buka keseluruhan dia. Dia tutup terus kita punya page dengan menu. Okey, yang ini sesuai untuk mobile app lah kalau kita nak buat. So yang ini bolehlah. Tapi yang ini lebih sesuai untuk mobile app. Okey. So yang ini pun ada juga. Okey, kemudian kita tengok yang ini. Nampak? Kita cuba nak buat yang ini. Okey, cara dia mudah sahaja. Kita copy paste saja. Try it yourself. Tekan pada try it yourself. Okey, apa kita nak kena buat adalah kita copy semua yang ada dekat sini. Kod yang ada dekat sini kita copy saja semua. Okey, bila lepas kita copy, kita pun paste pada tapak. Kita akan paste pada tapak. Okey, selepas kita dah paste pada tapak, kita dah dapat kod dia. First kali apa yang kita nak kena buat adalah kita buang dulu img ni. Okey, gambar. Gambar kita tak ada, kita buang dulu kod gambar. Gambar kereta dekat contoh ni, gambar kereta ni. Okey. Dekat contoh ni dia gambar kereta ni. So kita buanglah kod tu, kita tak perlu akan gambar. Kita tak nak gambar. Kemudian apa kita nak kena buat? Dekat title kita ubah. Letakkanlah nama sistem kamu. Pertandingan memancing ataupun PUBG. Okey. Settle. Kemudian kita try buka kita punya tapak, file tapak tadi. Localhost /PUBG, nama folder sistem cikgu yang ada dalam localhost, yang ada dalam folder htdocs / nama file cikgu tapak.php. Okey. So dah keluar dah kita punya layout untuk kita punya sistem. So apa kita nak kena buat lagi? So kita nak mula modify kita punya layout. Okey, first kali kalau pergi pada baris yang ada container ni, my page apa semua ni. Okey, yang ini apa kita nak kena buat dengan kod ni, kita delete. Supaya apa? My page ni tidak akan dipaparkan. So bila kita refresh, dia tak ada. Tapi tajuk dia macam mana pula? Macam mana kita nak buat tajuk dia? Tajuk dia, cari body. Nampak body dekat sini. Okey, apa kita perlu buat adalah kita type div class w3 tolak container. Okey. Kemudian letak warna w3 tolak black. Contohnya kita nak buat warna hitam. Background header kita warna hitam.
Okey, so masukkan H1, masukkanlah sama ada kamu nak masukkan gambar sebagai banner dia, boleh rujuk video pertama, kedua, ketiga tu ada contoh cikgu bagi gambar macam mana nak masukkan gambar ataupun nak ubah tulisan yang bentuk lebih dekoratif pun kamu boleh rujuk dekat situ. Okey. So, untuk yang ini cikgu nak bagi yang simple saja, kita nak buat tulisan saja. Pertandingan PUBG. Okey. So kita try tengok apa hasil dia. Okey, dia akan keluar macam itu. Pertandingan PUBG. Okey. So kalau kita nak bagi dia berada di tengah-tengah, kita nak suruh dia duduk dekat tengah-tengah. Macam mana kita nak buat dia? Okey. So kita nak buat dia, kita nak suruh tengah-tengah, kita type W3 tolak center. Okey, kita refresh tengok. Okey, nampak dia akan berada dekat tengah-tengah macam tu. Okey, selesai kita punya pertama. Okey, kita cuba pula buat yang lain pula. Okey, kita cuba buat yang lain pula. Okey, cikgu salah eja. Sorry, container pula. Container. Sorry salah eja nama kelas. Okey, container. Okey. So baru dia full. Okey. So kita nak buat yang lain pula. Kita nak ubah suai yang ini. Menu-menu ni kita nak letakkan kita punya menu. Apa yang kita nak kena buat adalah buka file header. Buka file header pada file header ni kamu akan nampak PHP. Select sampai jumpa tutup PHP ni. Copy sampai tutup PHP ni. Daripada buka sehingga habis, copy dan buka fail tapak balik, cari yang ada A. Nampak tak? Dia ada A ni kan? Okey, paste di bawahnya. Okey, paste di bawahnya. Okey, ini adalah kod yang cikgu dah paste tadi tu. Okey. So bila kita try tengok, kita klik, kita akan nampak laman utama. Tak apa, kita login sebagai hakim dulu. Okey. 1, 2, 3. Login sebagai hakim. Oh, sorry. Tapak. Oh, tu lupa. Cikgu lupa. Memang tak boleh buka. Sebab session dia belum copy lagi. Tapi tak apa. PUBG tapak. Okey, tapi tak apa. Nanti kita dah siap baru kita try login. Okey. So, sekarang ini apa yang kita nak kena buat selepas kita paste dia, kita delete dulu dia punya tanda pipe ni. Ini untuk yang buat interface simple, boleh guna yang ni. HR ni pun buang. Kemudian ini pun buang. Ini pun buang. Ini pun kita buang. HR sekali lah kita buang. Okey, yang ini BR dan HR-nya kita buang. Okey, so step seterusnya kita kena copy kelas ni. Okey, yang link 2 ni kita buang lah, tak apa. Kita buang pun tak apa. Step seterusnya kita nak buat kelas dia. So, kelas, okey, W3 tolak bar item. Okey, W3 tolak bar item. Okey, W3 tolak button. Okey, so kalau kamu nak letak warna pada button kamu, dekat sini lah kita letaknya. W3 tolak, contoh kalau kamu suka sangat dengan warna pink, W3 tolak pink. Terpulang kepada kamu. Dan kita copy kelas dia. Nampak? Kita copy daripada kelas sampai yang warna pink ni. Kita copy. Dan kita paste pada setiap navigasi yang ada. Okey. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, kita dah paste pada 11 tempat. Okey, so kita try tengok. Kita tengok. Okey, nampak laman utama saya dah ada. Okey, tapi link 1 ni masih ada. Kita nak buang link 1 ni. Kita terlupa buang tadi. Okey, kita buang link 1 ni. Okey, selesai. Okey, selesai kita punya tapak kita. Okey, kemudian kita nak buat footer kita. Okey, footer kita belum buat lagi. So, macam mana nak buat footer? Okey, nampak kalau kita turun ke bawah sekali, kita akan jumpa JavaScript di sini.
kita jumpa JavaScript. So, apa kita nak buat? Bawah JavaScript tu kita letak div, okey, kelas, okey, W3 tolak container, okey, W3 tolak warna teal, okey, warna yang kita guna dekat atas tadi tu ataupun warna black lah. Okey, black. Okey, kat sini letaklah kamu punya tu, kamu punya footer H5 hak cipta terpelihara. Letaklah apa benda pun, nama-nama kamu ke, terpulang penghargaan ke apa ke, tak kisah. Okey, kita try refresh. Kita akan nampak kat sini, nampak? Dia akan jadi macam tu. Okey, dia akan override macam tu. Okey. So seterusnya kita nak buat apa? Okey, ingat ini adalah isi kandungan kita. Okey, yang kita jumpa in this example, this sidebar, hidden, display none, bla 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 ni, ini adalah isi kandungan kita. Okey. So, yang P ni kita boleh delete, yang semua yang ada tag P ni, P ni kita boleh delete dan kita letakkan kat situ isi kandungan. Okey. So, sekarang ini adalah part penting sekali. Nak menentukan kamu berjaya buat ataupun tidak. Okey. So, apa kita nak kena buat sekarang ni adalah, kamu nampak kat sini ada isi kandungan. Kod di atas isi kandungan kita akan paste di dalam header. Ingat, kod di atas isi kandungan. Jadi, daripada atas, bawah, atas isi kandungan ni kita select, kita klik, kita tekan, kita drag ke atas, kita copy, dia buka file header. Okey, kita select semua file header, kita buang file header, kod dalam file header ni dan kita paste kod yang kita dah copy tadi ni. Nampak Kod yang ini saya dah copy dan saya paste dekat sini. Kemudian, okey, itu yang di atas. Di bawah isi kandungan ini, di bawah dia select sampai ke bawah, kita copy dan kita akan paste dalam file footer. Delete semua kod yang ada dalam file footer. Klik kanan, paste kod footer yang baru. Okey, so dah selesai. So kita cuba tengok macam mana. Kita login sebagai hakim. Okey, kita login sebagai hakim. Okey, dia akan keluar menu hakim. Kalau kita log out, kita tekan kat sini, dia keluar laman utama saja. Okey, kalau kita tengok, dia hanya keluar laman utama saja. So kita login sebagai hakim. Kita login sebagai hakim. Dah login sebagai hakim, menu dia tak keluar. Nak keluar menu macam mana? Kita klik di sini, baru dia akan keluar menu dekat sini. Okey, so cikgu rasa kamu boleh buat lagi canggih daripada cikgu. Kamu boleh tengok macam-macam ada dekat sini. Okey, dia nak buat keluar sebelah kiri pun boleh. Sebelah kanan pun boleh. Nak ada sebelah kiri, sebelah kanan pun boleh, tak ada masalah. Okey, kemudian kita nak bagi dia nampak lebih stylo lagi. Ini cara dia. Kita nak letak border pun boleh. Okey, kita nak letak border dekat bawah line garis macam ni pun boleh. Terpulang kepada kita. Terpulang kepada kamu nak buat macam mana? Kamu nak buat warna-warni macam ni pun boleh juga. Okey, nak buat teks tukar warna-warni pun boleh juga. Tak ada masalah. Okey, so terpulang kepada kamu, ikut kreativiti kamu. Cikgu dah kongsikan cara mudah untuk kita buat sidebar. Okey, so itu saja perkongsian daripada cikgu untuk kali ini. Cikgu amat berharap agar kamu dapat cuba dan janganlah ikut macam cikgu juga. Setengah tahun, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas cikgu buat tutorial yang macam ni, pelajar akan ikut hitam, warna teal, hijau gini ni dengan warna hitam. So dia akan tiru sebiji-sebiji. So gunakan kreativiti kamu untuk buat benda yang lebih canggih lagi daripada cikgu, yang lebih menarik lagi daripada cikgu. So itu saja perkongsian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat mencuba.